Saya mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut khiyar wa immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru wa immatikum allazina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum atau kama qala. Maksudnya ialah Nabi kata, pemimpin yang terbaik dari kalangan kamu ialah pemimpin yang kamu sayang dekat dia, dan mereka juga sayang kepada kamu. Artinya kamu sayang pada mereka, mereka juga kasih kepada kamu. Wa tusalluna alaihim, kamu sering mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa yusalluna alaikum, mereka juga sering mendoakan untuk kamu. Itu pemimpin yang baik, kata Nabi. Wa shiraru wa immatikum, pemimpin yang buruk dari kalangan kamu ialah, yaitu watabghadunakum watabghadunahum, kamu marah benci kepada mereka. Wayabghadunakum, dan mereka juga menyampah dengan kamu. Watal'anunahum, kamu juga melaknat mereka. Wayal'anunakum, dan mereka juga melaknat kamu. Na'udzubillahi min zalik. Kita mengharapkan, dan kami ini sebahagian besarnya ialah merupakan pemimpin yang terdiri dari kalangan rakyat yang telah memilih kami. Kita mengharapkan kita tergolong dari kalangan yang Nabi sebut, iaitu pemimpin yang baik ialah pemimpin yang rakyat sayang dekat dia. Kita tak nak rakyat sayang kita ni kerana takut dekat kita. Kerana satu hadis lain yang Nabi sebut, iza fa'alat ummati 15 khislatan halla bihal bala. Apabila ada umatku melakukan 15 perkara, maka melayakkan mereka itu akan ditimpanya musibah, bala. Salah satunya ialah ukrimar rajulu makhafata syarrihi, iaitu orang hormat dengan dia tu kerana takut dekat dia. Depan dia, yes sir, baik bos. Belakang dia maki, beluri, JKR. Yang kita hendaknya, depan pun dia sayang, belakang pun dia sayang kita. Sebagaimana hadis yang Nabi SAW sebut tadi. Perkara ni tuan-tuan, perkara yang tak boleh kita nak buat-buat, nak lakon, tak boleh. Dia insting. Dia kasih sayang ni datang secara automatik. Macam orang perempuan. Apabila suami dia angkat nikah, aku terima nikahnya daripada wali dia atau daripada bapa dia atau wakil wali, secara automatik Allah Ta'ala
melimpahkan kasih sayang kecintaan dia kepada suami dia. Malahan kadang-kadang suami dia tu jahat sekalipun, dia sayang. Tu pun tak betul kan? Dia tak beritahu kat mak mentua, dia tak beritahu kat pak mentua, dia tak beritahu mahkamah. Tapi sebenarnya tu, saya pernah jumpa seorang cikgu bercinta waktu di universiti, kahwin awal. Rupanya suami dia jahat. Minum arak, kaki perempuan berzina. Yalah benar ni keluarga dia kata pisahlah tau. Tapi dia kata dia begitu dia tak boleh mana. Tu orang kata sifat perempuan. Sebab sifat perempuan ni sifat taat kepada suami ni ada. Taat ni tak letak kepada tok orang, tok orang ni tak taat elok lah. Sebab tu sifat tak letak pada lelaki, letak pada perempuan. Allah Ta'ala ni dia letak kepada orang laki-laki, letak pada perempuan. Ini benda yang bukan lakon-lakon tau. Benda ni ialah kerana Allah Ta'ala lontarkan perasaan tu, insting, naluri itu begitu. Sama juga orang apabila kasih dengan seorang pemimpin ni, dia tak perlu suruh. Tak perlu. Kamu mesti sokong saya. Kamu mesti pangkah saya. Tak perlu. Dia datang dengan secara automatik. Inilah juga yang sekarang ni lah saya nak tunjuk apa yang berlaku kepada Datuk Seri Sanusi Mak Nong. Begitu juga dengan ucapan-ucapan daripada Datuk Syamsuri sendiri. Dan juga pemimpin-pemimpin menteri besar lain. Kita nak sebut. Sanusi ketika dalam masa 3 tahun, dia telah memberikan geran tanah sebanyak 7,223 pemilik geran. Tanah ni tuan-tuan, orang memohon ada sampai 30 tahun lebih, tak dapat-dapat. Setiap kali pilihan raya, bawa borang. Menang nanti, kami bagi. Lepas menang, hilang borang. Next election pula, bawa lagi. Kebanyakan ni tuan-tuan minta maaf lah. Semuanya penyokong tegar kepada UMNO Barisan Nasional. Tapi dalam masa 3 tahun, hak yang mereka tunggu 30 tahun dah tu, maka tuan-tuan, Wabi Sanusi dia bagi, dia kata apa? Tak perlu tuan-tuan terima kasih dengan saya. Tanah ni bukan tanah saya, bukan tanah pak saya. Tanah ini ialah tanah tuan-tuan. Hak tuan-tuan, bukan hak saya. Ini pemimpin nama dia. Sebab tu orang sayang. Sampai dah jadi menu Sanusi. Menu Sanusi itu letak macam pisang goreng panas. RM2, saya pun nak teringin nak pergi ke makan RM1 ni. RM1 menu dia. Nama dia menu Sanusi, RM1. Hak lain nama menu Rahmah. Dia lebih kurang duit Malaysia pun, sikit lagi pun nak sampai dengan sama standard dengan US dollar, menu Rahmah ya lah. Pasal apa berlaku itu? Kerana dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Dia tahu pemimpin ni ialah zaim yakhdumun nasa li ahli. Pemimpin ini ialah orang yang menjadi khadam, khidmat kepada rakyat dia. Ini pemimpin. Sebab tu bila kita jadi pemimpin, kita dibayar gaji, dibayar elang oleh kerajaan. Maka sudah tentulah tugas kita ini tugas yang perlu untuk menjadi pemudah cara kepada rakyat.
Berdasarkan rakyat. Walaupun sepatutnya tugas pemimpin, tugas wakil rakyat ni di Malaysia ni sepatutnya kita sebagai lawmaker di peringkat Dewan Undang Negeri kita buat sebagai undang-undang di parlimen yang nama akta, di negeri nama enactment. Memang tugas kita nak fikir macam mana untuk nak menyenangkan rakyat dan juga untuk kemaslahatan negara. Ini tugas dia. Tapi di Malaysia ni tak boleh gitu. Selain dari situ, kita mesti menjadi wakil rakyat KBSM. Kahwin, bersalin, sakit, mati. Yang tu wajibul ghunah. Kalau hang duk cakap pandai dekat parlimen, hang tak pergi jenguk rakyat kat kampung, mai 5 tahun besok dia ludah muka. Dalam keadaan duduk turun tu pada kata, lama YB tak nampak. Tu, dalam keadaan kita duduk turun selalu tu, macam saya duduk turun selalu kan. Itu berlama. Kita nak jawab pun, kita jaga parlimen. Macam masjid tempat saya, duk ada 43 masjid. Surau duk ada 141 masjid. Surau. Nak round masjid, surau, kampung. Lagi kita katakan. Mereka kalau boleh macam tu. Tapi tak apalah, itu pulang pada dia. Tapi sebab tu kita rekod penting zaman hari ni. Ada zaman media sosial ni, apa yang kita buat, kita kena menzahirkan amal soleh kita. Kalau tidak, dia kata kita tak bekerja. Kalau tidak, dia kata kita tak pergi mana. Kita kena beritahu yang kita telah pergi sekian-sekian ni. Besok pergi tengok, troll tengok. Kalau dia tuduh pun, tengoklah, benar tak boleh tipu. Maka tuan-tuan, tugas sebagai pemimpin ialah dia nak menjadi pemudah cara pada rakyat. Ni oleh kerana Dr. Mazlin nanti kalau dia menang, InsyaAllah, kalau menang, mungkin kita bukan jadi kerajaan, kita katakan. Dia menjadi sebagai wakil rakyat, mangkang macam kami lah. Macam Cik Ghazi ni. InsyaAllah kita akan menjadi pemudah cara kepada rakyat. Kita menjadi pemudah cara untuk berurusan dengan agensi-agensi kerajaan yang ada di dalam sini. Cikgu apa? Muang ni. Dia tak ada Bakrin daerah ke tak kan? Tak ada. Paling dia DO Muang lah kan. Muang punya pentadbiran. JPS-nya, urusan JKR-nya, urusan lembaga air Johornya, urusan berkenaan dengan kebajikannya, berkenaan dengan Baitul Mal. Maka itu kena diuruskan oleh dia sebagai wakil rakyat, insya-Allah. Mungkin dia nak bagi banyak, tak dapatlah. Mungkin ada juga, Johor ada juga peruntukan. Yang ada macam di Perak 200,000. Di sini Selangor, Johor berapa? 200,000. Itu untuk pembangunan, bukan duit nak bagi duit kat tuan-tuan RM1 ni dah. Untuk pembangunan tak nak buat. Bolehlah. Tapi kami ahli parlimen pula, bukan sekat sekupang, duit Jepun cap pokok pisang mereka tak bagi. Tak bagi. Tak ada duit kan. Tak apa, dia ada ni maknanya duit itu insya-Allah akan sampai. Duit itu akan sampai kepada tuan-tuan macam Cikgu Aziz duk buat hari ni. 200,000 tu akan sampai. Kita tak ambil hun. Kita tak ambil tol lah. Maksud dia kita tak ambil, okey. Jalan buat 2,000. Jalan buat 10,000. Buat 3, 4 ya. Hak 5 masuk lain. Tak. Duit ni insya-Allah sampai. Tu kita punya ni, polisi kita. Sebab itu kita ada pengalaman dulu. Waktu kita duduk dalam Perikatan Nasional, ahli parlimen. Zaman Datuk Awang dapatlah seorang pun juta, 3 juta orang tu. 3.2 juta untuk PMR projek rakyat sampai. Dah rakyat. Sampai kita tengok ketua kampung kita tak menang tangan. Dia boleh ada duit banyak ni, cakap pun pandai. Hak bodoh pun buat cerdik. Kalau duit tak ada, hak bodoh pun buat bodoh. Hak cerdik dan buat bodoh. Sebab tu ada duit ni, kita gunakan. Bukan untuk kita. Kita berikan untuk rakyat.
Dan kita yakin dan percaya Dr. Mazri ini dia mampu buat. Tuan-tuan beruntung. Dr. Mazri ini dia terkenal sebagai seorang doktor pakar hak tadi vascular, orang kata pakar bedah, dan juga satu lagi pakar dia bahagian saluran darah. Pakar surgeon tu umumlah pakar. Di Johor ni ada 2 orang ni. Tu pun semua hospital swasta. Sebab tu dia juga kadang-kadang pergi berkhidmat di hospital kerajaan cara pro bono untuk nak membantu. Ni Dr. Mazri. Dan dia ni terkenal di kalangan kawan-kawan doktor, selalunya manusia ni, dia bila bercakap lancar, tangan dia lambat. Dr. Mazri ni kelebihan dia, tangan dengan mulut dia sama naik. Mulut dia pun lancar bercakap dan tangan dia pun dia antara cukup pantas dalam buat pembedahan. Ni, Dr. Mazri. Inilah dia, macam Dr. Mahfud sebut tadi, saya kenal dia ni sejak dia student lagi, pelajar lagi, waktu UKM lagi. Waktu datang program Usrah, Tamrin. Lepas dia keluar tu pun, saya buat program waktu saya duduk di Kuala Lumpur. Program grup doktor dia di Kuala Lumpur. Kenal lama, bukan baru kenal dengan dia. Sebab tu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu calon yang tuan-tuan tadi. Yang keduanya ialah berkenaan dengan kawan-kawan kita dari kalangan UMNO kita rayu. Dr. Mahfud sebut tadi. Ajak mereka pada kali ini bantu untuk memberikan sokongan kepada Dr. Mazri. Saya sejak daripada semalam tadi turun ke Padang, daripada mula subuh sama-sama Dr. Mazri. Kita tengok penerimaan masyarakat pada kali ini berbeza. Dr. Mazri pernah bertanding pada tahun 2018 di DUN yang sama sini. Dia kata amat jauh penerimaan tahun 2018 dengan 2023. Maka ini satu petanda yang baik untuk DUN Simpang Jeram ini. Sebab tu tuan-tuan tengok kawan-kawan kita, terutama dari kalangan pimpinan PAN, cukup resah dan gelisah. Bagaimana ungkapan daripada Bamat kita, di ceramah di mana tak tahu. Dengan muka ada kita tengok muka tension. Muka resah. Bimbang takut kalau kalah yang ni tuan-tuan, tak ada benih dah PAN ni. Dia ada satu you know. Satu ya ada, iaitu DUN Simpang Jeram. Kalau kalah ni, anak cucu Kobra Johor ni tak kenal dah apa-apa. Sebab tu, tuan-tuan, sampaikan dia sebut, dia kata, kita kena pastikan kemarahan PAS ni tidak akan berlaku sebagaimana yang berlaku di sebelah utara sana. Di Johor kita akan sekat kerana rakyat Johor telah menikmati pembangunan. Saya bila dengar abang cakap pembangunan, saya teringat, recall balik. Dia duduk ceramah duduk hentam berkenaan dengan politik pembangunan. Hari ni dia sebut, dia kata, rakyat akan sekat PAS. Sebab di Johor telah menikmati pembangunan. Malam ni dia pula nak pergi dedah PAS. Ngededah banyak. Kerana kita ni pun kena ingat sama. Hadis Nabi SAW sebut. Riwayat daripada Ibnu Majah. Nabi kata, man satara aurata akhihi, satarallahu auratah yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi muslim, kashafallahu auratahu
hatta yupaddahu biha fi baitih atau kama qala. Nabi kata siapa yang melindungi aib saudaranya, Allah Ta'ala akan lindung aibnya di hari akhirat. Siapa yang duduk mendedahkan aib saudaranya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan selakkan aibnya walaupun dia sembunyi dalam rumah dia. Dia buat jahat ni buat tak tahu, orang tak tahu. Macam saya lah, aib saya ni banyak, jahat saya ni banyak, cacat saya banyak. Yang tuan-tuan tak tahu ni pasal apa? Allah Ta'ala lindung saya. Tapi kena ingat, kalau Allah Ta'ala boleh buka aib saya, walaupun yang kita buat kerja itu dalam fi burujim musyayadah, di tempat yang kebal. Kita buat jahat, na'udzubillah, buat jahat di tempat lain, di Amerika ke, di mana ke, pendek kita tak ada orang tengok lah. Kita pergi buat jahat dekat Pulau Batam ke mana, di Indonesia ke mana ke, orang tak tahu lah. Di hotel kita tu orang tak tahu sebagainya. Tapi kena ingat, kalau kamu dedah hak orang, nanti kita bimbang Allah Ta'ala akan dedahkan walaupun kamu sembunyi buat kerja ini di dalam rumah kamu. Sebab tu janganlah. Ya, nak cakap, nak marah pun kena ingat jasa PAS kepada dia. Kena ingat, PAS kita tahu bukan hak milik Tok Guru Jadi. Milik semua dari kalangan orang yang cintakan kepada perjuangan. 1 juta dari kalangan ahli yang bukan ada kepentingan apa. Tak ada kepentingan apa. Yang mereka masuk PAS ni bukanlah kerana nak jadi wakil rakyat, nak jadi apa, tak ada. Mungkin saya tidak ikhlas. Mungkin kalau orang berada depan saya orang ikhlas. Yang datang membantu. Datang membantu. Sudah lama sebelum daripada penamaan calon dah sampai. Di sini bekerja. Itulah yang memenangkan kamu waktu kamu jadi wakil rakyat. Jangan buat kenak gitu. Kena ingat, macam kita lah nak marah kat bini kita, nak marah kat suami kita. Jangan kita duk ingat hak buruk sikit je. Banyak hak baik banyak. Hak kurang dia sedikit saja. Begitu juga apa yang jasa-jasa PAS kepada kamu. Kena ingat sebab apa? Macam saya sendiri jadi terkenal bukan kerana Idris Haji Ahmad. Saya terkenal kerana saya duduk awal PAS. Yang orang Sungai Abung kenal saya. Orang Simpan Jeram kenal saya. Orang Kok Belah Tangkak kenal saya, Belah Paguh kenal saya, Suruh Malaysia kenal saya, Sabah Sarawak kenal saya. Bukan kerana nama saya Idris Ahmad. Saya duduk dalam PAS menyebabkan saya terkenal sampai hari ini. Kalau dulu saya menjadi pensyarah, mungkin saya buat PhD, mungkin kita buat paper, bentang paper dapat profesor, kita katakan, mungkin terkenal lah dia kat universiti saya. Kalau kereta saya rosak kot tengah jalan Bandar Muar ni, orang tak berhenti tengok. Tapi sekarang kalau kereta saya rosak, jam Bandar Muar ni, orang bakal berhenti nak tolong. Sebab apa? Sebab PAS. Janganlah duk marah sangat kat PAS tu. Sikit-sikit dah lah. Jangan over sangat sampai seolah-olah nampak dendam sangat kepada PAS. Kamu kena ingat, kamu tubuh PAN dulu pasal apa? Marah kerana mimpin PAS ada duk kenyit mata dengan UMNO. Tuan-tuan ingat tak ucapan-ucapan mereka? Sebab tu kawan-kawan kita dari kalangan UMNO yang duk maki kuat UMNO ni ialah pemimpin-pemimpin yang tubuh PAN. Yang ada dari kalangan mereka mengatakan apa?
Kalau kami keluar PAS ni sebab apa? Kami tak rela. Kerana bapa kami nak melacurkan kami. Dia anggap UMNO tu macam bapa ayam. Sekarang ialah parti yang tuan-tuan nak bantu. Yang tuan-tuan nak tolong. Yang tuan-tuan nak pangkah Pakatan Harapan yang diwakili oleh Parti PAN tadi. Itu di antara benda yang ajaib di dunia. Apabila mimpin PAN hari ini duduk sepentas dengan UMNO. Dulu ni tuan-tuan jijik mereka. Apabila pimpin PAS ni, apabila kita lihat waktu itu dalam suasana politik kita ketika selepas daripada PRU ke-14, masa depan politik kita akibat daripada perpecahan kita, 35% penduduk di sini menguasai politik negara yang terdiri dari kalangan 65% orang Islam. Maka akhirnya Majlis Syura dan juga Lajnah Politik PAS Pusat membuat keputusan. Kita mengadakan satu muafakat nasional. Kita lupakan kisah-kisah lama. Atas asas dia nak selamatkan politik, agama, bangsa dan negara. Bukan kerana kami kebulur sangat nak jadi menteri. Kalau kami nak kebulur sangat nak jadi menteri, kebulur sangat nak menjadi Menteri Besar ESKO, PRU ke-14 kita tak keluar daripada Pakatan Rakyat. Kita boleh menerima, bersekongkol bersama dan turut apa kehendak yang DAP nak buat. Tapi kita ada prinsip, kita rela hilang kursi PRU ke-14. Kita bertanding cara solo. Hilang. Tapi lepas daripada itu memberikan kepada kita keinsafan. Alu bertemu dengan lesung yang kenyangnya ialah ayam. Yang bergaduh PAS dengan UMNO. Yang berkuasa dalam politik waktu itu ialah DAP dalam Pakatan Harapan. Maka kita membuat satu keputusan. Cukuplah kita kata. Dulu politik kita nampak di segi demografinya tak apa. PAS lawan dengan UMNO. PAS lawan UMNO. Lawan dengan BN. UMNO menang, PAS kalah. PAS menang, UMNO kalah. Hari Jumaat kita jumpa dekat Masjid Sungai Abung. Tapi apabila lepas daripada PRU ke-14, akibat daripada perpecahan kita, Allah Ta'ala telah pun memberi amaran kepada kita sebenarnya. Dalam Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kamu bertelagah, kamu bertelingkah, nanti kelemahan kamu akan menjadi lemah. Maka terjawab dalam PRU ke-14 akibat daripada kita pecah. Maka kita menghulurkan tali persahabatan. Lupa kalau kita nak fikir apa UMNO tak buat kat kami. Buat jalan sampai kat Mohorempas, lompat tak buat. Nak sign baja tak boleh. Nak fikir macam-macam tuan-tuan. Nak fikir. Tapi kita lupa. Jiwa besar. Jiwa besar. Yang Nabi sebut. Laisal ghina ghinal mal. Walakin ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta. Kaya yang sebenar kaya jiwa. Sebab tu kita sanggup untuk menerima tali persahabatan dengan UMNO. Waktu kami naik sepentas dengan UMNO. Apa pemimpin PAN tak kata kepada kami. Hina kami, kata kami. Tiba-tiba hari ini kita tengok apa mereka buat. Takkan kawan-kawan UMNO nak boleh melihat yang bertanding ni ialah Pakatan Harapan daripada mewakilinya ialah PAN, di belakang mereka ialah DAP. Selak saja lambang Pakatan Harapan, bawahnya ialah DAP. Kalau tuan-tuan tengok kok jauh pun tengok merah ni. Merah tu lebih kurang lambang DAP roket, lebih kurang sama macam ni. Yang hari ini PAN boleh berbaik dengan UMNO atas apa? Tolong bagi hujah. Asal apa? Kita tadi bagi hujah. Kalau setakat nak kuasa, kami PRU ke-14 kami boleh.
Tapi kami rela untuk kami hilang kuasa dan kursi semata-mata untuk mempertahankan prinsip kami. Sebab itu, tuan-tuan, kawan-kawan kita daripada UMNO, kita rayulah. Beri satu signal yang baik. Setelah pilihan raya di 6 negeri, tuan-tuan tengok keputusannya. Bagaimana rakyat menolak, akar umbi menolak. Pilihan raya di kawasan kita tengok yang laporkan di Pulai. Bagaimana pengundi-pengundi akar umbi menyeru supaya tolak calon Perikatan, tolak calon Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh terima. Kerana pengundi-pengundi hak di peringkat bawah ni terdiri di kalangan mukhlis. Ikhlas dalam perjuangan mereka. Mereka tahu bahawasanya perjuangan mereka ni perjuangan yang untuk abata, agama, bangsa dan tanah air. Tiba-tiba apabila mereka kata pemimpin mereka boleh bersekongkol bersama-sama dengan DAP, mereka tak boleh untuk terima. Sebab tu juga di simpang jeram ini, saya yakin dan percaya dengan wave gelombang yang ada, insya-Allah anak muda kita maintain. Dan hari ini kita tengok juga kebangkitan dari kalangan saluran 1, saluran 2, veteran-veteran UMNO sendiri pun akan bersama-sama dengan gelombang rakyat untuk memastikan bahawasanya Dr. Mazli ini akan dicalon dan ditabal sebagai adun simpang jeram pada 9 hari bulan nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya harapkan tuan-tuan semua menjalankan kerja-kerja masing-masing. Pastikan adik-beradik kita wajib keluar, wajib mengundi. Jangan duk bagi tahu alasan tak nak balik. Wajib balik. Kamu kena wajib balik. Tunaikan hak tanggungjawab kamu. Kerana pilihan raya bukan ada setiap hari. Pilihan raya hanya ada 5 tahun sekali. Maka kena balik. Kena pastikan bahawa untuk nak wujudkan satu kepimpinan yang baik, yang kita akan hantar seorang calon kita, calon yang baik. Kalau nak fikir macam Ustaz Misbah kata tadi, kalau nak fikir sakat elang sebagainya, dia tak pandang. Dia hanyalah sebagai melaksanakan tanggungjawab dia untuk amanah daripada parti kepada dia. Maka tuan-tuan semua call, anak-anak semua balik. Pastikan kalau orang kita keluar mengundi ramai, insya-Allah mereka akan bersama kita. Orang Cina sekalipun sudah rasa nak marah. Pasal mereka pun rasa ditipu oleh pemimpin-pemimpin DAP. Pasal apa dulu cakap sama gua, jangan pangkah ini Barisan Nasional. Lu pangkah sama Barisan Nasional. Nanti dia cakap sama gua akan dapat Zahid. Tiba-tiba gua pangkah sama Pakatan Harapan, gua dapat Zahid juga. Lu tipu sama gua. Tu Cina. Dia kata pula, dulu lu cakap sama gua, jangan pangkah Perikatan Nasional. Dia ada baik dengan Zahid. Bila menang Perikatan Nasional, Zahid, lu akan dapat Zahid. Gua percaya sama lu. Gua tak pangkah Perikatan Nasional. Gua pangkah DAP. Gua pangkah Pakatan Harapan. Gua pangkah PKR. Tiba-tiba gua dapat Zahid. Lu tipu sama gua. Hak yang UMNO bawah tu kira marahlah. Pasal dia sebut no Anwar, no DAP. Lepas daripada pilihan raya, dia berpakat. Bukan zakat cium pipi, cium mulut. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita pastikan 9 hari bulan nanti kita nak menjadikan, nak melantik wakil kita yang terbaik, insya-Allah, ke Dewan Undangan Negeri bersama-sama dengan Cikgu Aziz dan bersama-sama dengan 2 wakil lagi untuk memperjuangkan suara rakyat untuk negeri Johor nanti, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.